Okey, pembezaan peringkat kedua. Okey, kita dah belajar dah semua fundamental tentang pembezaan. Dah tahu dah petua rantai, petua hasil darab, hasil bahagi, semua dah tahu. Dan harap-harap semua dah cekap. Okey, sekarang kita nak guna semua skill yang dah kita pun asah selama 7 hari yang lepas ni, dalam 7 sesi yang lepas ni, untuk kita gunakan untuk inilah application pembezaan. Ini part yang paling penting sekali. Dalam exam akan ditanya banyak tentang peringkat kedua, tentang kecurunan tangent, kecurunan normal, persamaan garisan tangent, persamaan garisan normal, kadar perubahan macam-macam. So ini kita baru habis fasa pertama. Ini nak masuk fasa kedua untuk topik pembezaan. Seperti yang saya cakap, pembezaan ni topik yang besar. Dia ambil masa yang lama nak belajar. Tak macam topik-topik yang lain. Ini rasanya topik pembezaan ni paling lama sekali lah. Selepas ni kita ada topik pengamiran. Pengamiran ni sebenarnya operasi opposite kepada pembezaan. Jadi kalau kita tahu pembezaan, kita kita terbalikkan, dia akan jadi pengamiran. Macam darab dengan bahagi lah. Bahagi ni terbalik kepada darab. Tolak terbalik kepada campur. Begitu juga dengan pengamiran. Pengamiran ni terbalik kepada pembezaan. Okey, jom kita start. Macam saya dah cerita minggu lepas, sesi yang lepas, pembezaan peringkat kedua ni tak ada apa-apa magicalnya. Kita hanya buat dia, kita bezakan dia sekali lagi saja. Okey, ini contoh yang pertama. Contoh yang mudah lah. Okey, Y bersama dengan X kuasa 3 tolak 2X kuasa 2 campur 3X tolak 5. Jadi dy dx peringkat yang pertama, dy dx bersamaan dengan, okey, formula harapnya semua dah dalam kepala dah. Ax kuasa n bersama dengan nax kuasa n tolak 1. Okey, harapnya semua dah pun dalam kepala semua ni. Okey. Okey, bersamaan dengan 3x kuasa 2 tolak 4x tambah 3. Alright. Jadi ini yang dikatakan sebagai pembezaan peringkat pertama. Peringkat pertama. Okey. Peringkat kedua pula, iaitu kita selalunya guna simbol sebegini. D kuasa 2y, dx kuasa 2. Ini sebenarnya kita ambil, kita bezakan sekali lagi dy dx tadi tu. Kita bezakan dia sekali lagi. Jadilah 6x tolak 4. Itu saja. Itu dia maksud dia. So, secara ringkasnya, D kuasa 2y dx2 ni adalah pembezaan kepada fungsi kecerunan. Okey. Okey. Ataupun cikgu. Ya. So peringkat kedua ni dia macam lepas dah buat kali pertama, yang jawapan peringkat first tu kita buat pembezaan lagi sekali. Ya, betul. Itu saja. Jadi dia tak complicated sangat. Tak complicated sangat. Okey, ini satu lagi cara kita tulis peringkat kedua. Tengok kalau F ni ada tandanya 2 kali. Ini maknanya kita bezakan sekali lagi fungsi kecerunan tadi tu, iaitu F tanda. F tanda 1, tanda 1 bila bezakan dia jadi F tanda 2. Jadi inilah dia maksud dia pembezaan peringkat kedua. Tak susah mana. Tapi applicationnya memang penting. Nanti kita akan ceritalah. Sekarang ni kita biasakan dulu dengan pembezaan, cara nak membezakannya. Saya rasa tak ada masalah lah, insya-Allah. Okey, ada apa lagi soalan sebelum kita tengok contoh yang lain? Saya tak ada. Okey, tak ada lah tu. Alright. Berikutnya contoh 11. Cari dy dx dan d2y dx2 bagi fungsi. Okey, soalan A dulu. Ini straightforward saja. X cube
tambah 4 per X kuasa 2. Ataupun kita tulis biasanya untuk memudahkan kita membuat pembezaan, kita tulis macam ni lah. 4X kuasa negatif 2. Okey. Ini untuk kita rasanya semua dah hafal kot hukum indeks. Bila kita bawa naik atas, yang kuasa 2 tu jadi negatif 2. Alright. So yang pertama disuruh cari dy dx dulu. Jadi pembezaan peringkat pertama bersamaan dengan 3x kuasa 2. Okey, tolak 2 darab 4. Jadi tolak 8. X kuasa tolak 2 tolak 1 kuasa tolak 3. Ataupun kita tulis dia sebagai dy dx bersamaan dengan 3x kuasa 2 tolak 8 per x kuasa 3 macam tu. Alright. Ini dah biasa. Kemudian d2y dx2. Kita bezakan sekali lagi. Kita ambil persamaan yang ni lah. Mudah. Sebab indeksnya kita dah pun bubuh x kuasa negatif 3 tu. Kita ambil dari situ. Jadi samaan dengan 6x tambah tolak 3 darab tolak 8 jadi tambah 24. X kuasa tolak 3 tolak 1 jadi tolak 4. Ataupun kita tuliskan sebagai 6x tambah 24 per x kuasa 4. Jadi ini dia d2y dx2. Okay, straightforward. Ada apa-apa masalah? Tak ada. Alright. Tak ada cikgu. Tengok B. Okay. Gx adalah bersamaan dengan 2 x kuasa 3 tambah 3x kuasa 2 tolak 7x tolak 9. Okey. Nak cari pembezaan peringkat pertama, G tanda x1 saja ya. Jadi bersamaan dengan 6x kuasa 2 tambah 6x tolak 7. Alright. Kemudian nak cari bezakan 2 kali. Jadi G tanda-tanda. Jadi 12x tambah 6. Alright. Ataupun kalau kita nak faktorkan, dia jadi 6 2x tambah 1. Boleh juga. Boleh juga. Okey. Sekarang disuruh cari nilai G tanda-tanda 1/4. Jadi kita masukkan nilai X tu dengan 1/4. Jadi 6 2 darab 1/4 tambah 1. Jadi bersamaan dengan ni jadi 2. Jadi 1/2 tambah 1 jadi 3/2. Jadi bersamaan dengan 6 darab 3/2. Ataupun bersamaan dengan, okey, ini boleh potong lagi. Jadi 3 darab 3. Alright, bersamaan dengan 9. Okey, so kita tengok G tanda-tanda tolak 1. Sekejap saya akan ambil air sekejap. Sangkut. Bismillahirrahmanirrahim. Alright. Okey, sama juga proses dia. 6. Okey, X sekarang ni tolak 1. Jadi tolak 1 darab 2 jadi tolak 2 tambah 1. Bersamaan dengan 6 darab tolak 1 iaitu tolak 6. Jadi itu dia cara dia. Straightforward. Okey, ada apa-apa soalan? Saya tak ada. Okay, I think not. Ini straightforward, mudah saja, insyaAllah. Okay, fungsi kedua. Selalunya pembezaan ni dia cuba corner sana sini, corner sana sini. Okay, kita kena cerdik lah. Nak mencari solution kepada masalah dia. Macam inilah dia dah corner.
Dia dah main corner. Cuba tengok soalan dia. Dia beri fungsi fx begini. Cari nilai x dengan keadaan pembezaan peringkat pertama sama dengan pembezaan peringkat kedua. Ini dia dah corner sikit. Jadi dia jadi sedikit challenging tapi bukanlah susah mana. Okey. Caranya kita carilah dulu f tanda tu apa dia. Alright. Jadi fx sama dengan x kuasa 3 tambah 2x kuasa 2 tambah 3x tambah 4. Kita tengok. Bezakan sekali. Peringkat pertama. Okey. Okey, siap itu peringkat pertama. Pembezaan peringkat kedua. Sekali lagi. Harap-harap tak ada buat silap. Saya ni memang pakar buat silap. Okey, nampak betul semua. Okey, kali kedua 6x tambah 4. Okey, sekarang dia kata apa? Dia kata f tanda x sama dengan f tanda-tanda x. Jadi kita ambil dua persamaan ni, kita equate lah. Jadi f tanda x apa dia? F tanda x adalah 3x kuasa 2 tambah 4x tambah 3 bersamaan dengan f tanda-tanda, iaitu 6x tambah 4. Okey. Bila kita dapat persamaan macam ni, kita kumpulkan semua ke belah kiri. Okey, kita kumpulkan ke belah kiri, maknanya kita buat apa? Maknanya kita ke semua ni, kita jadikan sebelah kanan ni kosong. Maknanya kita kena tolak lah. Tolak 6x, tolak 4. Kedua-dua belah. Belah kanan belah kanan bila kita tolak 6x, tolak 4 jadi kosong. Belah kiri bila kita tolak dia jadi 3x kuasa 2, 4x tolak 6x jadi tolak 2x. Kemudian 3 tolak 4 jadi tolak 1 bersamaan kosong. Okey. Bila dah sampai macam ni, kita ada satu cabaran baru. Cabaran apa? Kita kena cari punca-punca. Cari punca-punca. Saya rasa macam persamaan kuadratik ni. Ini persamaan kuadratik namanya. Kalau masih ingat. Persamaan kuadratik. Okey, kita boleh saja memfaktorkannya. Kadang-kadang tak boleh faktorkan. Kalau tak boleh faktorkan, kita buat completing the square, penyempurnaan kuasa 2, ataupun kita guna rumus kuadratik. Tapi ini rasanya boleh buat pemfaktoran saja ni. Okey, satu, ini satu, ni campur. Betul tak? 3x, tolak 3x, campur 1x jadi 2x. Okey, jadi betul lah. Okey, ada siapa-siapa sini ada masalah dengan pemfaktoran tak? Saya kurang sikit. Oh, kurang sikit Okey, kalau kurang tu, tengok kalau rajin saya buat video satu. Tapi sebenarnya nak cekap pemfaktoran ni kena buat latihan banyak. Latihan banyak. Okay, baik. Okey, kita cuba tengok method-method yang best known method lah. Selalu orang guna calculator tau. Selalu orang guna calculator. Bukan tak boleh guna calculator, boleh. Tapi masalahnya bila kita guna calculator, kita tak develop kita punya otak untuk membuat benda dalam kepala. Macam contohnya saya bagi tahu oleh engineer lah. Kita nak ajar budak-budak sekolah rendah campur, tolak, darab, bahagi. Diorang boleh saja guna kalkulator untuk dapat jawapan yang betul. Tapi jawapan betul tu bukanlah matlamat utama untuk kita dapat. Matlamat utama ialah kita nak membina kita punya otak dan pemikiran kita ni supaya boleh membuat operasi aritmetik tu dengan sendiri tanpa menggunakan kalkulator. Sama juga dengan pemfaktoran. Guna kalkulator boleh. Saya ada benda saya nak mengaku. Anak murid saya memang terror buat pemfaktoran guna kalkulator. Saya sebenarnya tak reti. Macam mana buat pemfaktoran dengan kalkulator saya tak reti. Okey, saya reti buat sendiri macam ni saja. Alright. Jadi itulah nasihat saya. Okey, cuba buat tanpa kalkulator pemfaktoran ni. Okey, now. Bila kita dapat produk, ini dua-dua ni linear expression, ungkapan linear, ungkapan linear. Okey, kedua-duanya pun
ungkapan linear. Linear sebab X kuasa 1. Okey. Dua ungkapan linear didarabkan bersama dia jadi kosong. Okey, kalaulah dua didarabkan jadi kosong, macam kita kata A darab dengan B bersamaan kosong. Bermakna apa? Bermakna A adalah kosong. Atau B sama dengan kosong. Apabila A kosong, tak kira lah B ni nilainya apa, 10 ke 20 ke 1000 ke minus 1 juta ke apa ke. Kalau A kosong, A darab B jadi kosong. Kalau macam tu juga, kalau B kosong, tak kira lah apa nilai A. Bila darab kosong, mesti jadi kosong. Sama juga dengan ungkapan kuadratik kita yang dah kita faktorkan ni. Ini maknanya hasil darab dua ungkapan linear, salah satunya mesti bersama dengan kosong. Okey. X tolak 1 bersama dengan kosong. So, kalau yang sebelah sini maknanya 3x bersama dengan tolak 1 ataupun x bersama dengan tolak 1/3. Kalau belah kanan ni maksudnya x bersama dengan 1. Jadi itulah jawapan yang kita cari. Okey, cari nilai-nilai x dengan keadaan f tanda x sama dengan f tanda-tanda x. Jadi inilah solution dia. Kita dah jumpa. Okey. Tak susah mana sangat. Dia lebih mencabar daripada yang contoh sebelah tadi. Tetapi kalau kita tahu macam mana nak uruskan peringkat-peringkat kesukaran dia tu, kita uruskan dia, kita akan dapat jawapan dia dengan mudah saja. Apa-apa pun perlu banyak latihan. Itu dia kunci pada kejayaan dalam matematik tambahan ni. Okey, ada apa-apa nak tanya? Ada soalan tak? Tak ada you. Faham. Cikgu. Ya. Saya tadi macam terlepas kenapa kena tolak 6x tolak 4. Okey. Oh, yang ini Yang tu cikgu. Okey, itu sebenarnya bergantung kepada cara mana kita belajar kat sekolah. Okey. Ini ungkapan dia 3x kuasa 2 tambah 4x tambah 3 bersamaan dengan 6x tambah 4. Okey. Kalau di Amerika, saya tengok banyak video-video di Amerika, selalunya dia buat operasi tolak macam ni. Dia nak kumpul ke semua sebutan tu di sebelah kiri. Dan sebelah kanan ni dia nak tinggalkan kosong. Ini dia nak tinggalkan kosong. Jadi 6x ni kita tolak 6x campur 4 ni kita tolak 6x campur 4. Tetapi belah kiri pun kita kena buat tolak 6x tolak 4 juga. Oh, so cikgu just transferkan 6x sama, dia macam cikgu transferkan 6x sama 4 ke kiri. Exactly. So dia jadikan persamaan menjadi sama dengan kosong. Yeah, exactly. Kadang-kadang saya akan cerita berbeza-beza. Selalunya macam saya di sekolah, selalunya kita cakap macam ni. 6x ni kita bawa ke kiri jadi tolak 6x. Betul tak? Betul. 4 bila kita bawa ke sana jadi tolak 4. Maksud dia sama saja dengan apa yang saya buat kat sini. Hanya cara belajar murid-murid kadang-kadang berbeza. Kalau saya tengok video YouTube matematik di US, selalu dia buat operasi yang macam saya tunjuk kat sini ni. Tapi di Malaysia selalunya lebih famous guna apa? Kita pindah saja, pindah dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan, macam itulah. Jadi kita gunalah mana-mana yang kita rasa sesuai. Okey? Saya guna kedua-dua tekniknya sekali sebab apa? Sebab kadang-kadang ada student yang lebih suka cara ini. Kadang-kadang ada student yang suka lagi cara ini. Pada saya elok saya cerita kedua-duanya sekali supaya kita punya perspektif tu boleh berkembang sedikit. Jadi itu saja maksud dia. Akil yang tanya tadi kan? Ya cikgu. Okey. Boleh ikut? Boleh cikgu. Alright. Okey, ada apa-apa lagi soalan sini? Tadi cikgu. Tadi. Okey. Oh, latihan. Latihan dah. Okey, alhamdulillah. Sekejap duplicate.
Duplicate. Okey. Saya cuba tak mau spend banyak sangat masa di latihan ini. Kita mungkin pilih sedikit-sedikit lah. Sebabnya asas pembezaan tu semua dah saya rasa dah biasa. Kita cuba ambil sedikit-sedikit ya. Kalau ada masa, buatlah soalan mana yang lain untuk bagi cekap lagi saja. Okey, untuk soalan nombor 1 ni cuba buat B. A tak payahlah, A macam simple sangat. Cuba buat B. Lepas buat B, siap B nanti buat C. A tak payah. Okey, silakan. Siapa dapat jawapan B, D1DX dan D2Y DX2 bagi tahu. Berapa D1DX? Tanya apa cikgu? DYDX. D1DX siapa dah dapat? DYDX 8X campur 2 per X kuasa 2. Okey, good. Betul. Siapa dah dapat D2Y DX2? Dapat 8 per 8 tolak 4 bahagi X kuasa 3 Macam mana? 8 per lagi? X. 8 tolak 4 Okey. per X kuasa 3. Alright, betul itu. Betul. Yes, good. Okey, seterusnya. Apa C pula? Okey, ini kena guna apa nama tu? Petua rantai. Rantai. Chain rule. Petua rantai. Okey, siapa dah dapat DYDX? Saya dapat 24. Lepas tu buka kurungan 3x tambah 2, tutup kurungan kuasa 7. Ya, betul. Very good.
Okey, D2Y dx2. Dia cara yang mudah saya buat kan. Saya tak ada dah apa dia U, apa dia DU dx, tak buat dah semua ni. Apa yang saya buat senang saja. Dalam minda 8 darab 1. Kemudian darab dengan pembezaan ungkapan di dalam kurungan tu. Maknanya 8 darab 1 darab 3 jadi 24. Kemudian 3x campur 2, 8 darab 1 jadi kuasa 7. Nanti sama juga dengan D2Y dx2. 7 ni kena darab dengan 24. Kemudian darab pula dengan pembezaan ungkapan dalam kurungan ni. Kemudian kuasa dia jadi 6. Macam tu je. Dalam kepala. Tak payah dah buat let U biar U bersama dengan 3x campur 2, du dx bersama dengan 3. Ada cara laju dia. Cikgu, Dia. saya dapat 504 dalam kurungan 3x tambah 2 kuasa 6. Okey, betul tu. Ada siapa dapat jawapan yang sama? Sama je. Sama cikgu. Alright, good. Okay, we move forward. Yang ni dia biasalah, dia akan menjadi lebih susah sampai tu. Okay, kita nak buat yang mana dulu? Sekejap ya. Buat A dululah. Sementara tu saya nak tukar ni. Buat A dulu. Tak susah sangat ni A ni. Silap dah pula. Macam mana F tanda X? Peringkat pertama dulu untuk A. Peringkat pertama saya dapat 1/2 punca kuasa 2x tolak 2 per x kuasa 3. Okey, betul. Cikgu nak tanya, part x kuasa 3/2 boleh yang boleh jadi punca kuasa 2 part 2
Contoh Ibu. Saya dah lost dah. Yang saya terpening. Okey, boleh. Contoh nombor tu 2x kuasa 3/2. Okey. Nombor tu boleh jadi punca kuasa 2x kuasa 3. Ya, betul. Boleh. Yes. Okay, so Dia yang boleh jadi macam ni Dia boleh jadi 2 X kuasa 3 ataupun 2 punca kuasa X kuasa 3. Sama saja maksud dia. so pembezaan kedua saya dapat Okey. negatif Negatif. 1 per Ha. jadi 1 per 4. Okey. Lepas tu sebelah 4 tu punca kuasa 2x kuasa 3 Okey. Alright. tambah 6 per x kuasa 4. 6 per X kuasa 4. Okey, betul lah tu. Ada siapa yang dapat jawapan beza? Cikgu, saya nak pemudahkan jadi bentuk tu mudah. Okey, boleh. Yang macam Ammar buat tadi tu, saya selalunya saya suka buat macam ni lagi. 3/2 saja. Terpulang pada diri masing-masing lah. Tapi saya lebih minat guna cara macam ni saja. Markah sama juga dapat. Sebab bentuk yang sama. Nilai yang sama. Bentuk je lain-lain. Cikgu, saya dapat jawapan yang sama juga. Alright. Siapa tadi? Akil ni? Ya cikgu. Okey. Ammar okey? Sekejap je. Sikit. Alright. Okey, apa tu Megat dengan Akil cuba buat B tengok. Baik. Cikgu dah dapat dah cikgu. Dapat sama ke lain? Sama. Alright, good. Cuba buat B. B ni nampak je susah tapi sebenarnya mudah. Okey, saya nak tanya dulu sebelum terus. Kita nak buat macam mana cara ni? Kita nak guna mana-mana rumus ke? Hasil bahagi. Rumus hasil bahagi kan? Saya tak pasti. Tak, tak ya. Apa dia? Apa Akil apa dia? Kalau pakai putus rantai biasa boleh je kan? Betul. Itu saya nak tanya tu. Sebenarnya soalan B ni mudah je. Tak perlu jadi susah-susah. Tengok betul ni. Akil, apa tu Akil pula? Apa ni? Amal pun tengok sama Tengok sini kan. Sebenarnya kita boleh saja guna guna U bersama dengan X kuasa 4 tambah 2 du dx bla 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 4x kuasa 3 kemudian V sama tu semua tu. Boleh saja. Tapi itu sebenarnya overkill. Panjang saja untuk masalah yang simple begini. Sebab apa? Walaupun itu kita boleh guna buat, tetapi sebenarnya fx ni boleh dimudahkan diubahkan jadi bentuk macam ni. X kuasa 4 per X kuasa 2 tambah 2 per X kuasa 2. Ataupun kita mudahkan lagi jadi fx bersama dengan X kuasa 4 bagi X kuasa 2 bersama dengan X kuasa 2 tambah 2x kuasa tolak 2. Kemudian kita buatlah pembezaan cara biasa tu. Nampak tak Megat? Nampak you. Jadi inilah cara yang mudahnya. Okey, terus cari apa tu pembezaan peringkat pertama.
Cikgu, Ya. peringkat pertama saya dapat 2x tolak 4 per x kuasa 3. Tolak 4 per X kuasa 3. Yang kedua dapat dah? Tengah kira lagi. Alright. Yang lain macam mana? Sama cikgu. Sama. Amar sama Sama juga cikgu. Okay, good. Okay, teruskan. Cikgu dah dapat. Apa 2 tambah 12 per x kuasa 4. Okay. Sama juga cikgu jawapan saya. Sama. Okay, Amar? Sama cikgu. Okay, good. Kita tengok C. Nampak macam kita buat semua. Nampak je kan? Kita buat C. C ni... Yang ni memang kena buat petua dah hasil bahagi. Allah. Cikgu dah dapat. Dapat apa? 14 per x tolak 1 kuasa 3. Oh, itu yang peringkat ketiga kan? Peringkat kedua kan? Ya cikgu. Oh, dah dapat lah lajunya. Yang peringkat pertama sama yang tu lah. Yang peringkat first sama. Okey. Okey, ini peringkat pertama kita buat guna apa tu? Petua hasil bagi. Tetapi peringkat kedua tak payah dah sebab ini bersama dengan tolak 7. X tolak 2 kuasa negatif 2 Jadi kita guna petua rantai. Bersama dengan tolak 2 darat dengan tolak 7 jadi 14. X tolak 2. Perbezaan untuk X tolak 2 bersama dengan 1. Jadi ini tolak 3. 14 per X tolak 2 kuasa 3. Alright. Yang lain dapat yang sama ke? Dapat cikgu. Amar? Belum lagi cikgu. Okey, teruskan.
Cikgu, Ya. yang jawapan last tu memang X tolak 2 kan? X tolak 1, sorry. Okey, nampak mistake. Okey, tolak 1 semua tu. Saya ni memang pakar buat mistake. Alright. Okey, dapat jawapan yang sama, Amar? Dapat cikgu. Okey, good. Kita teruskan. Okey, nombor 3 ni. Okey, diberi Y bersamaan dengan fungsi tu. Cari koordinat titik A yang mungkin dengan keadaan dy dx bersamaan kosong. Seterusnya cari nilai bagi d2y dx2 di titik A itu. Alright. Cuba dulu. Yang ni complicated sikit lah. Cuba dulu, kalau tak boleh bagi tahu. Tapi harap-harapnya boleh. Okey, bagi tahu saya koordinat titik A dulu bila dah dapat. Ataupun paling kurangnya apa nilai X dia. Nilai X apabila dy dx bersamaan kosong. Cikgu, saya dapat koordinat A tu. Koordinat ya. Saya dapat 1 dengan negatif 3. 1. Negatif 3. Oh, X ya. Nilai X ke tu? Nilai X. X 1 dan X negatif 3 Okey, good. Good. Betul tu. Aku dah cari koordinat dia. Yang lain dapat tak nilai X? Tengah kira cikgu. Okey, good.
cikgu. Ya. Maksud soalan tu cari nilai bagi D kuasa 2 Y per DX kuasa 2 dekat titik A tu apa Ya, cikgu? betul. Maknanya sekali kita cari koordinat, okey. Kemudian Ha? maknanya bila kita dah dapat expression untuk D2Y dx kuasa 2 tu, kita bubuhlah nilai X bersama 1 dengan X bersama tolak 3. Oh, okey. Itu Faham saja. cikgu. Terima kasih cikgu. Alright. Dah dapat cikgu. Dapat berapa tu? Saya dapat 12 dengan negatif 12. Okay, very good. Betul tu. Very good. Koordinat dah dapat dah, Megat? Ada koordinat yang masuk cikgu? Kan dia suruh cari titik koordinat. Oh, yang 1 dengan negatif 3. Kena cari nilai dapat. Y dia. Koordinat. Saya tengah buat ni. Oh, Cari nilai Boleh. Y-nya. baik. Silap. Okay. 2. Okay, Akil Amar dapat tak koordinat? Kejap lagi.
Dapat dah cikgu. Dapat jawapan sama ke? Sama. Tolak 3, 29, 1 tolak 9 Ya. Alright, ya, cari nilai D2Y, DX2. Itu amal tadi kan? Nilai D2Y dengan DX2 pun dah dapat. Dapat apa? Negatif 12 dengan 12. Alright, good, good. Tadi Amar ya? Ke Akil? Ya. Amar, okey. Akil, okey. Tengah kira je. Koordinat A dah dapat dah? Koordinat A belum lagi. Saya baru Okey. tengah dapat Y. Alright. Bila dapat jawapan beritahu Akil ya. Dah dapat cikgu. Dapat jawapan sama ke? Dapat jawapan sama juga cikgu. Semua dah habis dah ni? Dah cikgu. Okay, good. Alright, kita move on ya. Okay, kita dah belajar tentang pembezaan peringkat kedua. Okay. Kita akan guna lagi lepas ni ya. Tetapi buat masa ni, kita tinggalkan sekejap. Kita nak tengok satu lagi topik yang interesting. Kecurunan tangen dan garis lengkung. Sebelum tu, saya nak ingatkan sekali lagi, benda yang saya cerita pada hari pertama lagi, tajuk pembezaan ni. Saya kata apa? Pembezaan ialah kecurunan graf, kecurunan seketika untuk satu garis lengkung dan juga kadar perubahan. Okey. Jadi kita sekarang ni kita nak tengok kecurunan tangen. Kita nak tengok kecurunan tangen untuk satu garis lengkung. Alright. Jadi ini fungsi. Kita nak tengok kecurunan untuk, okey, tunggu dulu. Kita nak tengok kecurunan dia kecurunan bagi garis lengkung ni Dia punya fungsi dia ialah fx bersama dengan 1/2
X kuasa 2 tolak 3X tolak 2. Okey, jadi fungsi keturunan dia ialah apa dia? Kita buat pembezaan peringkat pertama. Ini dapat fungsi keturunan iaitu X tolak 3. Okey. Alright. Jadi bila kita nak cari keturunan, saya buat satu jadual kat sini. Kita nak gantikan nilai X, nilai X dia, dan kita tengok apa nilai keturunan pada setiap titik. Okey. Sebelum tu, saya tulis siap-siap. F, kalaulah kita bubuh A kat sini, ini ialah, F tanda A ialah keturunan tangent. Keturunan garisan tangent pada titik A, pada X. X bersama dengan A. Okey, sekarang kita nak tengok. Kalaulah nilai X dia bersama dengan kosong. Ini kita bubuh. Sekejap. Kita gantikan nilai X tu dengan nilai-nilai yang saya letakkan dalam jadual ni. Alright. Kalaulah X bersama dengan kosong, jadi keturunan tangent dia apa? Kosong tolak 3. Kosong tolak 3 bersama dengan tolak 3. Alright. Kalau X bersama dengan 1, dia jadi, dia jadi 1 tolak 3, iaitu tolak 2. Okey, seterusnya. Kalau X sama dengan 2, jadi 2 tolak 3 bersama dengan tolak 1. Alright, terus lagi. Dia 3 tolak 3 bersama dengan kosong. Okey, sekarang kita dah ada satu keturunan tangent bersama dengan kosong. Alright. Terus lagi. 4 tolak 3 bersama dengan 1. 5 tolak 3 bersama dengan 2. Dan terakhir, 6 tolak 3 bersama dengan 3. Alright. Kalaulah saya cari titik-titik ni, saya mulakan dengan titik X bersama 3. Bermakna dia berada di sini lebih kurang. Titik ini. Sebab apa? Keturunan tangent dia kosong. Keturunan tangent dia kosong. Kalau saya lukis keturunan tangent dia, saya lukis kat sini. Ini garis lurus. Garis lurus dengan keturunan yang kosong. Keturunan sifar. Okey. Kalaulah saya ambil titik X bersama dengan 2 kat sini. X bersama dengan 2 ada kemungkinan berada di sinilah. 2, 1. Kalau 2, ini titik dia. Keturunan dia adalah negatif 1. Kalau pada X bersama 1, keturunan dia negatif 2. Dan begitulah seterusnya. Kalau sebelah sini pula, kalau 4, keturunan dia dah jadi positif. Iaitu positif 1. Kalau 5, keturunan dia 2. Kalau 6, keturunan 3. Begitulah. Okey, saya nak tengok sini. Nak tunjuk. Kat sini ada link. Ada link. Nanti bila saya bagi file ni pada korang semua, nanti korang boleh klik link ni. Tengok apa dia bagi. Okey, dia bawa satu website nama dia Desmos. Ini website yang saya sangat suka lah. Okey, saya dah letakkan fungsi yang saya tulis tadi tu, iaitu 1/2 X kuasa 2 tolak 3X. Sekejap, boleh tak saya besarkan? Okey, boleh. Alright. Ini fungsi dia. Sekarang kita nak gantikan nilai X tu dengan X ni dengan nilai A, iaitu boleh jadi nilai yang berbeza kat sini. Cuba tengok A kat sini. A kat sini, saya boleh ubah-ubahkan dia. Okey, bermakna kalau saya letak tolak 3, bermakna nilai X ni adalah tolak 3. Okey, nilai X ni tolak 3. Jadi kita akan tengok dia punya keturunan dia, garisan biru ni. Garisan biru ni adalah garisan tangent dia. Sekejap, mungkin saya adjust sikit dia punya ni. X axis bubuh negatif 5 ke 5 bagi nampak elok sikit.
Oh bukan, negatif 5 ke 10 lah. Tengok, alright, good. Alright. Okay, cuba tengok sini, titik koordinat dia berubah. Dan kita tengok garisan warna biru tu, garisan tangent kepada fungsi parabola tu. Okay, parabola tu, dia akan bergerak. Okay, masa ini kecerunan ini masih lagi negatif. Apabila dia sampai nilai bersama dengan 3, okay, 3 ni, yang tadi kita tunjuk tadi juga 3 Mana tadi? Kita tengok tadi 3, apabila X bersama dengan 3, kecerunan dia kosong. Kecerunan tangent dia kosong. Jadi sama juga dengan dalam graf Desmos ni. Apabila X bersama dengan 3, ataupun saya dah gantikan dia sebagai A, kecerunannya akan menjadi kosong. Dan kalau saya slide ke belah kanan, nilai X telah bertambah dan kecerunan tangent dah jadi positif. Okey. Jadi bila korang dapat file ni nanti, korang boleh cuba main dengan Desmos. Tengok macam mana kecerunan tangent dia berubah. Okey, saya boleh main animation siap kat sini. Tengok macam mana dia berubah. Kenapa saya tunjuk ni? Ini penting dalam pembezaan. Ingat lagi saya cakap, pembezaan ialah kecerunan tangent ataupun kecerunan seketika pada satu garis lengkung. Jadi inilah yang saya cakapkan ni. Kalau kita dapat letakkan konsep tu dengan kita dapat gambarkan secara visual bagaimana keadaan garisan tangent pada garisan lengkung, jadi inilah dianya. Cuba tengok betul-betul bila dapat file PDF nanti, cuba main-main dengan fungsi ni. Dan itulah, kita tengoklah macam mana, kita biasa-biasakanlah diri macam mana bentuk garisan tangent dan bagaimana bentuk garisan parabola tu. Okey, saya stop kat sini. Even fungsi ni kita boleh berubah value dia. Okey, saya ubah value dia. Setengah tu saya delete jadi 1. Jadi ini dia fungsi dia dah berubah sedikit. Dah berubah sikit. Saya boleh tukar yang lain lagi. Contoh dia, saya katalah saya bubuh tolak 2 kat sini. Jadi apa jadi? Jadi macam tu pula fungsi parabolanya. Jadi tangent dia tetap lagi pada titik dia, pada titik-titik mana yang kita select tu. Okey, boleh nampak tak tu garisan tangent pada garisan lengkung? Boleh cikgu. Nampak you? Alright. Biasa-biasakan ni. Nanti bila dapat ni cuba main-main Cuba main-main dengan graf ni dalam application Desmos. Desmos ni sebenarnya boleh install dalam Android phone dengan iPhone, boleh install. Tapi saya guna PC. Dengan guna PC lagi mudah lah, lagi senang lah kita nak manipulate semua ni. Alright. Jadi ini gambaran garisan tangent kepada garis lengkung Alright, saya nak pergi balik pada sini. Apa yang saya nak ceritakan sini penting penting sebab nanti kita akan lihat, kita akan tengok banyak kecerunan garis lengkung saja. Cuba tengok di sini kecerunan dia apabila X 0 sehingga 2, kecerunan dia kecerunan negatif. Kecerunan negatif. Okey. Apabila nilai X sama 3, kecerunan dia sifar. Kecerunan sifar. Dan apabila X nilainya lebih daripada 3, kecerunan menjadi positif. Okey. Kita tengok balik graf tadi, graf Desmos tadi. Saya letak balik nilai 1/2 dengan tolak 3. Okey, ini fungsi yang kita dalam slide PowerPoint tadi tu. Okey. Apabila nilai X bersama dengan 3, okey, garisan tangent dia menjadi sifar atau mendatar lah, horizontal. Apabila lebih daripada 3 saja, kecerunan dia jadi positif. Apabila dia kurang daripada 3, kecerunan menjadi negatif. Negatif, sifar, positif. Dia berubah mengikut garis lengkung tu. Ini kita akan guna banyak kali nanti apabila kita cuba nak cari
titik pegun, nilai minima, nilai maksima. Okey, bila saya letak kat sini kan, dekat X bersamaan 3, itu adalah nilai minima untuk fungsi fx. Sebab pada X bersamaan 3, Y adalah bersama dengan tolak 7,5, negatif 7,5. Jadi negatif 7,5 tu adalah nilai minima untuk fungsi fx. Mungkin bila saya cerita kat sini mungkin pening-pening lalat lagi. Tidak mengapa. Okey, tidak mengapa. Nanti kita explore lebih lagi. Ini hanya pengenalan saja untuk kecerunan tangent ni. Pengenalan dulu ya. Hanya cuba ingat balik tentang graf ni, kecerunan berubah dari negatif jadi positif, negatif jadi sifar jadi positif. Alright. Ada apa nak tanya tak? Okey semua? Pening-pening lalat? Pening sikit je tu. Okey, pening sikit, tak apa. Alright. Nanti kita akan explore lagi. Ini hanya pengenalan dulu. Memang mula-mula memang dia susah sikit. Okey. Tunjuk contoh. Okey, sekarang ni topik pembezaan dah jadi bertambah serius ya. Dah jadi bertambah serius. Kita akan guna skill apa yang kita dah belajar sebentar tadi. Semua rumus, semua petua rantai, petua darab, hasil bahagi. Dan sekarang kita dah masuk fasa 2. Tadi tu peringkat kedua itu hanya gear 2 tu. Ini masuk gear 3. Alright. Pukul berapa dah? Ada masa lagi lebih sikit daripada 15 minit. Ada masa lagi ya. Okey, rajah di sebelah menunjukkan sebahagian daripada lengkung fungsi y bersama dengan 2x tambah 1 per x kuasa 2. Saya tulislah. Alhamdulillah. Y bersama dengan 2x tambah 1 per x kuasa 2. Jadi ini bentuk lengkung dia. Okey, kalau kita nak guna Desmos boleh tau. Tengok sini, saya buka satu lagi tab sini. Desmos. Desmos, kejap. Okey, saya masukkan saja fungsi tadi tu. Apa dia? Y bersamaan dengan 2x. Kalau berubah 2x dia jadi graf linear warna marun ni. Kemudian tambah 1 per x kuasa 2. Dia dah jadi macam ni dah, dia punya garisan dia. Graf dia jadi pelik. Okey. Tengok bahagian yang belah kanan sini. Yang belah kiri ni jangan tengok lagi. Tengok belah kanan ini. Jadi itulah dia graf yang saya tunjuk tadi dalam slide saya tadi. Ini dia. Yang belah kanan ni saja. Alright. Kemudian dia kata apa? Dan titik-titik A 1/5. A mana dia? Ini dia. 1/5. Dan B 1/3. B 1/3 ni paling bawah sekali. Kat bucu betul-betul. Dan C 2/4 suku. Yang terletak pada lengkung itu. Dia terletak pada sinilah. A, B dan C. Alright. First kali dia suruh cari ungkapan bagi dy dx. Okey, ini benda yang dah biasa kita buat. Okey. Dy dx apa dia? Bersama dengan 2. Tolak 2. Okey. Saya buat laju-laju. Tolak 2 per x kuasa 3. Okey. Jadi ini fungsi kecerunan. Ini fungsi kecerunan. Kalaulah saya nak letakkan fungsi kecerunan dalam graf Desmos tadi pun boleh. Letak saja kat sini. Saya letakkan dia sebagai, boleh ke sebab dy dx macam ni tak? Tak boleh. Okey. Tak boleh, tak apa. Okey, saya tulis sebagai y bersama dengan fungsi kecerunan tadi apa dia? 2 tolak 2 per x kuasa 3. Ni dia. Warna hijau ni adalah graf fungsi kecerunan. Okey, pening tak apa. Tengok dulu gambar rajah dia. Mungkin tak dapat nak faham apa lagi benda ni.
Jadi itu fungsi keturunan dia. Dah dapat dah jawapan untuk soalan A. Ini A1. Allahu Akbar. Alright. Nombor 2. Keturunan tangent bagi lengkung pada titik A, B dan C. Alright. Okay. Mana nak buat? Saya letak kat sini lah. Pada A, X adalah bersamaan 1/2. Okay, kita nak cari keturunan tangent. Jadi kita bubuh saja di dalam keturunan fungsi keturunan kita tadi, iaitu 2 tolak 2 per X kuasa 3. Okay, bila X bersamaan 1/2, jadi dy dx sama dengan 2 tolak 2 per 1/2 kuasa 3. Macam tu. Ataupun bersamaan dengan 2 tolak 2 per 1/8. Iaitu 2 tolak 16. Sama dengan tolak 14. Jadi keturunan pada, maksudnya dengan 14 ni, maksudnya kalau kita lukis satu garisan tangent, pada titik A tu, keturunan dia negatif 14. Itu dia, itu maksud dia. Itu maksud dia. Boleh ikut tak ni? Boleh juga. Alright, good. Okay, sekarang kita tengok pada titik yang kedua pula. Pada titik B. Pada B, X dia bersamaan dengan 1. Kita ambil nilai X sudah. Nilai Y dia tak penting sangat. Tadi tu A 1/5. 5 tu tak penting, kita ambil 1/2 saja. B, kita ambil nilai X dia 1. Alright. So, dy dx adalah bersamaan dengan 2 tolak 2 per 1 kuasa 3. Ataupun bersamaan dengan 2 tolak 2. Ataupun bersamaan dengan 0. Nampak? Pada titik B, keturunan tangent dia kosong. Garisan tu mendatar, horizontal. Alright. Boleh faham? Okay. Seterusnya, pada titik C, iaitu X bersamaan dengan 2. Jadi dy dx bersamaan dengan 2 tolak 2/2 kuasa 3, iaitu 2 tolak 2/8, iaitu 1/4. Bersamaan dengan 1/3/4. Okay, itu keturunan dia. Keturunan pada titik C. Keturunan tangent pada titik C. Allah, tak erti nak lukis dia. Garisan lurus, keturunan pada titik C. Lebih kurang lah. Okay. Dan keturunan dia sekarang ni dah menjadi positif. Ya. Kalau kita tengok tadi, pada titik A, keturunan dia negatif 14. Pada titik B, keturunan dia sifar. Pada titik C, keturunan dia dah jadi positif. Okey, boleh ikut lagi? Boleh cikgu. Right. Topik berat. Tak mengapa. Kita buat slow-slow. Okey. Jadi itulah maksud soalan soalan B dia. Untuk setiap titik A, B dan C, nyatakan keadaan keturunan tangentnya pada lengkung itu. Jadi itu yang saya cerita tadi. Pada titik A dia negatif, pada titik B dia sifar, pada titik C positif. Okey, jadi kata pada titik A keturunan tangent negatif. Okey. Pada titik B, keturunan tangent sifar. Pada titik C, keturunan tangent dia positif. Okey. Implikasi dia sangat penting. Jadi, buat masa ni, pegang ini dulu. Pegang ini dulu. Ada latihan sebenarnya. Ada 10 minit lagi masa, kita cuba buat. Okey, step by step, tak mengapa. Slow tak mengapa, asalkan ada progress.
Sekejap ya. Mana dia? Alright. Okay, ni dia punya. Duplicate. Kita buat slow. Alright. Cuba ya. Baca soalan dia. Persamaan bagi satu lengkung ialah y bersama dengan 9x tambah 1 per x untuk x lebih daripada kosong. Okey, cari kecerunan tangen pada lengkung tu pada titik x bersama 1 per 4 dan x bersama 1. Cari yang itu dulu. Cari A1 dulu. Cuba buat Ini simple saja buat dy dx saja. Kalau tersangkut bagi tahu saya. Bila dah dapat ungkapan untuk dy dx, bagi tahu saya. Kita nakkan fungsi kecerunan tu. Siapa dah dapat? Dapat 9 tolak 1 per x kuasa 2. Okay, good. Alright, teruskan jawapan, cari jawapan untuk A1. Itu fungsi kecerunan. Kemudian sekarang ni kita cari kecerunan tangen pada titik-titik yang disebutkan situ. Yang lain dapat tak fungsi kecerunan yang sama? Dapat. Cikgu. Alright, good. Okay, siapa dapat dy dx yang pertama? Kecerunan tangen pada x bersama 1 per 4. Dapat yang bagi x sama dengan 1 per 4, saya dapat negatif 7. Okay, good. Betul lah tu. Yang bagi x sama dengan 1, saya dapat 8. Dapat 8. Okay, good. Betul. Okay, teruskan. Soalan nombor 2 tu pula. Saya pun dapat jawapan yang sama dengan Megal. Alright, good. Saya bersama cikgu. Very good. Penting ni penting ni. Skill ni semua diperlukan nanti. Okay, nombor 2 pula. Senang je cerita ni, nombor 2 ni. Ceritakan keadaan kecerunan tangen pada lengkung itu, pada dua titik itu. Apabila x bersamaan 1 per 4, apa dia punya kecerunan dia? Kecerunan dia negatif ke apa? Negatif. Good. Kecerunan dia negatif. Bila x bersamaan 1? X sama dengan 1, kecerunan dia positif. Okay, good. Okay. Pada x bersama dengan 1 per 4, kecerunan tangen negatif. Okey. Pada x bersamaan dengan 1, kecerunan tangen positif. Okey.
Sekarang ni dia dah bagi gambaran tau. Kita tak tahu lagi bentuk graf ni macam mana. Kalau saya berbual Desmos, saya tahulah macam mana bentuk dia. Tapi dia dah bagi satu gambaran. Kalaulah ini paksi X, ini X, kemudian X ni, ini 1/4 dan ini 1. Kecerunan dia untuk garis lengkung tu akan jadi begini. Pada 1/4 dia negatif 7 macam ni. Pada X sama 1, kecerunan dia positif 8 macam tu. Dia dah start bagi tahu kita gambaran tentang garis lengkung tu macam mana rupanya. Exactly macam mana bentuk dia kita masih tak tahu. Kita hanya tahu kita hanya tahu kecerunan tangent dia saja. Ada kemungkinan bentuk graf dia akan melengkung sebeginilah. Lebih kurang lah macam tu lah, lebih kurang. Macam tu. Tak pasti betul-betul lagi. Tapi lebih kurang macam tu lah. Okey, tengok soalan B pula. Cari koordinat titik pada gelengkung dengan keadaan garis tangennya ialah mengufuk. Apa maksudnya tu? Dekat kosong je. Dekat sifar. Maknanya dy dx dia kosong. Itulah maksud dia. Dy dx sama dengan kosong. Itu kata mengufuk. Dia horizontal. Kecerunan dia kosong. Itu maksudnya. Very good, Megat. Okey, selesaikan. Okey, siapa dapat koordinat tu bagi tahu saya.
Dah, pukul 10 dah. Siapa-siapa dapat koordinat lagi? Ataupun nilai X-nya dulu? Belum ikut. Ada masalah kot nak selesaikan tu. Dah nak dapat ikut. Berapa nilai X? Saya sedang Sedang buat lagi. Yang lain? Akil, Amar? Belum cikgu. Belum lagi cikgu. Okay, cuba dulu. Tak apalah walaupun pukul 10 kita overtime sikit bagi dapat yang ni dulu. Nanti nombor 2 tu kita buat homework. Saya tunggu masa seminit, kemudian kita walk through sama-sama. Seminit lagi. Okey, sekejap Siapa dah sampai ke tahap ini? Amar, Akil, Magat?
Dah. Yang tu dah kan? Okey. Jadi sudah tentulah 1/X kuasa 2 bersama dengan 9, betul tak? Betul. So macam ni kita nak selesaikan ni? Dari sini kan, macam ni kita nak buat? Kita tahu kalau 9 ni maksudnya 9/1. Jadi X kuasa 2 bersama dengan berapa? Siapa dapat ni bagi tahu saya jawapan dia? 1/9. 1/9. Exactly. So kalau X kuasa 2 1/9, X bersama dengan berapa? 1/3. Exactly. Punca kuasa 2 bagi 1/9. Jawapan dia sebenarnya plus minus tau. Boleh jadi 1/3 atau tolak Negatif. 1/3. Tetapi syarat dia kata apa? Syaratnya dia nak X lebih daripada kosong. Jadi kita ambil lah nilai X bersama dengan 1/3. Okey, boleh dapat yang ni semua? Tu dapat ke? Dapat ya? Boleh bang. Amar, Akir dapat juga X bersama 1/3? Boleh Okey, sekarang kita Boleh nak cari je. nilai Y. Y bersama dengan berapa? Kita masukkan balik di dalam persamaan ini tadi. Masukkan balik supaya kita dapat koordinat dia. Y bersama dengan 9 darab 1/3 tambah 1/1/3. Iaitu bersama dengan 3 tambah 3. Ataupun bersama dengan 6. Bermakna titik koordinat tu bila dy dx bersama dengan kosong pada titik tulisan saya pun pada titik 1/36. Itu maksud dia. Maknanya kalau kita tengok balik pada lakaran graf kita tadi, okey, X bersama 1/3 lebih kurang kat sini, dia punya garisan tangent dia mendatar sebegini. Pada nilai Y bersamaan dengan 6. Itu koordinat dia, koordinat 6. 1/3 6. 1/3 6 titik sini. Jadi itulah kita panggil dia sebagai titik pusingan. Okey, kita akan cerita lagi tentang titik pusingan lepas ini minggu depan. Next session. Titik pusingan inilah dia apabila garisan tangent dia mengufuk. Jadi dapatlah kita bagi gambaran garisan lengkung untuk fungsi Y ni tadi, bentuk dia memang macam ni lah lebih kurang. Melengkung macam ni. Okey. Saya terpaksa cut tu sebab apa? Sebab kita dah masuk pukul 10.09. Pastikan apa cara kerja yang saya tunjuk ni difahami. Okey, ada soalan tak ni? Megat, Akil, Amar, ada soalan apa-apa tak? Cikgu, Ya. yang nak soalan B, just singlekan X tu je kan? Kita nakkan X je. Saya faktor semua nak faktor. Oh, nak faktor dia payah sikit. Kita main ubah saja tengok ni. Sebab ini Saya faktor kan, jadi faktor pun boleh sebenarnya. tapi panjang. Jadi complicated. Sebenarnya tak complicated pun. Sekejap saya tunjuk cara faktor dia. Boleh saya tunjukkan sekejap tau. Sekejap aja. Kat sini. Duplicate slide sekejap. 9 tolak 1/X boleh saja difaktorkan. Mana dia? 9 tolak 1/X kuasa 2 bersamaan kosong. Nak faktorkan boleh. Ingat tak apa nama tu? Masya Allah, lupalah. Ini kita panggil apa ni? Bila kita faktorkan jadi A plus B, A tolak B. Apa kita panggil ni? Conjugate. Ingat conjugate tak? Ingat je. Konjugat. Okey. Ini pun sebenarnya konjugat juga ni. 3 tu 3 kuasa 2 tolak 1/X kuasa 2 sama dengan kosong. Jadi ialah sebenarnya konjugat. Jadi kita dapat faktorkan dia jadi 3 tolak 1/X, 3 tambah 1/X, 1/3 pula dah.
1 per X. Boleh juga kalau nak fakturkan. Tak susah sebab dia conjugate bersamaan kosong. Jadi di sini kita tahu 1 per X bersama dengan 3 atau 1 per X balik 1 per 3. 1 per X bersama dengan tolak 3. Jadi X tentulah bersama 1 per 3. Kita terbalikkan saja. Kita terbalikkan saja dua ni. Atau X bersama dengan tolak 1 per 3. Boleh faham tak Amar? Boleh cikgu. Ini pemfakturan. Sebab conjugate ni bentuk antara yang paling mudah nak kita buat fakturan. Kita guna conjugate saja. Yang penting dia, bila buat conjugate ni, kita kena ada bentuk kuasa 2. 3 kuasa 2, 1 per X kuasa 2. Dan dipisahkan oleh satu tanda negatif. Baru kita boleh buat pasangan conjugate macam ni. Kena ada negatif, A kuasa 2, B kuasa 2. Mudah. Jadi kita dapatlah nilai X pada titik pusingan tu. Bila tangent dia sifar. Daripada nilai X tu kita carilah nilai Y. Jadi dapatlah kita koordinat dia 1 per 3, 6. Okey, ada apa-apa lagi soalan? Tadi cikgu. Dah tak ada. Okey, pastikan betul-betul faham Kalau tak faham nanti tengok balik video ni. Dah pukul 10 suku dah. Masalah yang ni nombor 2 ni cuba buat kat rumah. Sebelum kelas kita yang berikutnya. Kelas kita yang berikutnya hari apa? Hari Ahad. Hari Ahad 8.30. Ada panjang masa, banyak masa. Cuba buat nombor 2 ni ya. Kalau tak tahu, tanya saya dalam grup. Jangan tunggu sampai Ahad tu. Okey, sebelum Ahad tu cuba tanya. Okey ya? Okey cikgu. Alright, jadi setakat ini saja hari ini. Kita jumpa Ahad 8.30 malam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Okay. Salam cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama.